الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى faedah yang ketiga. Sesungguhnya aku melihat setiap orang yang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyak. Ini nasihat Hatim Al-Asam. 8 faedah. Malam ni faedah yang ketiga. Hatim Al-Asam melihat setiap orang berusaha menghimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyak. Kemudian lalu ia menahan dan tidak mahu mendermakan. Lalu aku memikirkan akan firman Allah yang berbunyi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Maksudnya apa yang ada di sisimu akan habis dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Hatim Al-Asam melihat manusia bertungkus lumus mencari harta dunia, tapi takut untuk dikembalikan kepada jalan Allah, kepada agama Allah, kepada kebaikan. Walhal Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kita habis dan terus habis. Tetapi rahmat Allah itu kekal pada siapa-siapa yang melakukan kebaikan. Selalu habis sebut dalam kelas, dalam kuliah, dunia tidak salah. Tetapi yang salahnya apabila dunia itu berada pada diri seseorang, lalu ia mula merasa kasih untuk ia melakukan perniagaan dengan Allah. Kerana Allah nyatakan dalam Al-Quran, perniagaan yang tidak akan sekali-kali rugi adalah berniaga dengan Allah. Apa punca dia sayang dan dia kasih? Satu, kerana dia terlupa yang anugerah harta benda dunia ini datang daripada Allah dan anugerah daripada Allah. Dia rasa apa yang dia buat, apa yang ada pada dia adalah hasil titik peluh dia. Dia terlupa yang itu adalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa datang kasih itu? Kerana dia rasa dan dia terlupa yang mana ada lagi kehidupan selepas daripada kehidupan dunia ini, iaitu kehidupan akhirat. Sepatutnya apa yang ada pada dia menjadi asbab untuk ia menjadi kaya di akhirat kelak. Bukan bermakna dia mempunyai harta benda dunia di dunia, tetapi dia miskin di akhirat. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapat daripada harta benda dunia. Dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan pada sisi Allah. Ketika itu Hatim Al-Asam dia nampak, biar aku simpan pada sisi Allah, supaya apa yang Allah anugerahkan kepada aku menjadi asbab untuk aku dapat masuk jannah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukannya harta yang Allah berikan kepada kita menjadi asbab kita ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan bergaduh dengan perkara ini. Manusia akan rasa gelisah, rasa tak puas hati, bergaduh disebabkan dunia ini. Maka jangan jadikan dunia ini menjadi asbab kita menjadi ahli neraka Allah. Biarkan dunia yang Allah kurniakan kepada kita menjadi asbab kita menjadi ahli syurga Allah. Faedah yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikut. Hatim Al-Asam nampak dari dulu. Ini dulu lah. Dia melihat manusia kebanyakannya dia rasa mulia, rasa terpilih bila ramai orang ikut dia. Ramai orang di belakang dia. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Rupanya pandangan ini salah. Sebab itu ulama-ulama tasawuf dan ulama tauhid mengingatkan kita satu perkara yang orang terlupa, iaitu syirik yang halus yang orang sendiri tak nampak. Syirik yang halus yang orang tak nampak. Kita rasa kita buat semua kerana Allah. Tatkala perkara yang ada pada kita ni hilang, ketika itulah baru kita menyadari yang kita ini telah berbuat selain daripada Allah. Apa yang kita nak tak tercapai, barulah kita sedar yang kita buat ini bukan kerana Allah. Sebab itu setiap perkara yang kita buat kerana Allah, selalu orang tanya, macam mana nak dapat ikhlas? Macam mana yang nak dapat ikhlas? Satu jalan, lahirkan kasih. Nak dapat ikhlas, lahirkan kasih. Bila kita berbuat kerana kasih, ketika itu kita tidak ada tujuan lain. Maka itulah jalan mendapat ikhlas dalam semua hal. Kalau sebab kasih, maka ketika itu kita beramal kerana kasihkan Allah. Kerana apa kita kasihkan Allah? Sebab Allah anugerahkan kepada kita banyak benda. Mampu tak kita balas pemberian Allah? Mampu tak? Amirul, mampu tak nak balas pemberian Allah? Mampu tak? Allah bagi isteri kat Amirul, Allah bagi anak, Allah bagi kenderaan, Allah bagi kehidupan. Mampu tak nak balas? Jadi ulama-ulama tasawuf dia kata, mana mungkin aku nak berbuat amal, aku nak meminta lagi perkara di dalam amalanku, walhal aku tidak mampu membalas segala anugerah yang Allah telah berikan kepadaku. Alangkah malunya aku, kata dia. Aku berbuat amalan, langsung aku meminta sesuatu. Ini sebahagian daripada ulama tasawuf mengatakan sedemikian. Apa yang Allah bagi kepada kita, keselamatan, kebaikan, kita tak mampu nak balas. Sebab itu, bila lahirnya kasih, aku buat ibadah, buat semua perkara sebab aku sayangkan Allah. Kenapa aku sayangkan Allah? Kerana terlalu banyak pertolongan Allah ke atasku. Terlalu banyak pertolongan daripada segi dunia dan segi akhirat.
Alhamdulillah, Allah masih pimpin aku ke jalannya yang lurus. Allah masih tidak lagi masih lagi memberikan pertolongan ke atas urusan duniaku. Allah tak keluarkan kita lagi daripada kebaikan sehingga dicampakkan kita semula kepada kejahatan. Ada orang yang dulunya baik, orang yang kaki mengaji, ada orang yang selepas itu dikeluarkan oleh Allah menjadi orang yang lalai. Ada, Allah tunjukkan kepada kita, ada orang yang lalai, lalu Allah pilih dia menjadi ahlul khair, orang masjid, orang mengaji dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ini pilihan daripada Allah. Jadi kenapa kita berbuat segala perkara? Sebab kasih. Maka kasih inilah jalan menuju kepada keikhlasan. Nak dapat ikhlas, lahirkan kasih. Lahirkan kasih, baru dapat ikhlas. Kalau tak lahirkan kasih, kita tak akan dapat ikhlas. Baik. Dan ada pula sebahagiannya daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak daripada banyaknya harta benda dan anak buah. Ada orang menyangka bila banyak harta mulia. Tak berapa ramai yang Allah bagi harta tetapi diangkat ketenangan dalam jiwa. Duitnya banyak, hartanya banyak, tapi resah. Abi pernah jumpa ada satu orang millionaire datang jumpa dengan Abi. Dia kata, apa dengan Abi Ustaz? Apa yang saya nak dalam dunia, semua saya dapat. Tapi saya rasa masih kosong lagi hidup. Hidup ni kosong Ustaz. Saya nak pergi overseas, saya naik kapal terbang private kapal terbang sendiri. Tapi saya rasa kosong. Habis cakap apa? Isilah kekosongan itu dengan Allah. Isilah kekosongan itu dengan Allah. Sebab apa? Sebab apa yang ada pada kita, sama ada dunianya dan akhiratnya, yang memberi dan menganugerah dan yang memiliki adalah Allah. Ketika orang mula tinggalkan Allah, Allah sebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nak tenang, ingat. Nak tenang, ingat Allah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain. Dia ada pangkat, dia ada kuasa, dia boleh buat apa semua, dia rampas hak orang. Yang ni mulia, dia rasa, dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan di dalam berbelanja. Dia rasa dia mulia sebab dia boleh belanja apa yang dia nak. Dia lupa sebenarnya kemuliaan seseorang itu letak di mana. Kata Hatim Al-Asam, lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna akramakum indallahi inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwa.
Siapa yang paling tinggi martabat takwanya, dialah orang paling mulia. Kenapa perlu takwa? Tengok ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takutkan Allah, Allah selesaikan segala urusannya. Makhraja, Allah bagi jalan keluar daripada segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kurniakan akannya rezeki yang dia tidak perlu fikir banyak, tak perlu penat, kerana jalan daripada yang dia sendiri tak sangka-sangka. Jalannya, mulianya adalah ketakwaan. Ketika perkara yang meresahkan dia itu telah diangkat oleh Allah. Jadi banyak tak masa dia dengan Allah. Apa yang meresahkan seseorang? Satu masalah yang tak pernah selesai. Ketika ia bertakwa kepada Allah, lalu Allah anugerahkan kepada dia makhraja, jalan keluar. Kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kurniakan kepadanya rezeki yang dia tak perlu fikir, dia tak perlu susah, yang jalannya tidak disangka-sangka. Maka orang ni mulia. Siapa yang memuliakan dia? Allah. Ketika dua perkara ini yang selalu meresahkan manusia, dua perkara inilah yang menjadikan manusia itu tiada ruang untuk Allah. Ketika itu dia sentiasa dalam keresahan. Sebab apa kata Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpagi-pagi resah dengan urusan dunia, lalu Allah balakkan kepadanya kegelisahan pada hari itu. Ya. Jagalah. Macam inilah Habib nak sebut. Allah dah bagi jalan, tapi kita tak nak pilih. Kita masih nak dengan orang. Allah dah bagi jalan, kita masih lagi bertuhankan makhluk. Allah dah bagi jalan, dah tunjukkan jalan, kita masih lagi bertuhankan nafsu, bertuhankan diri, bertuhankan syaitan. Allah dah bagi jalan, yang tunjukkan jalan ini Allah. Kenapa kita tak nak yakin dengan Allah? Kenapa kita tak nak yakin dengan jalan yang Allah tunjuk? Jalan ini bukan jalan rekaan manusia. Jalan ini jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Kenapa kita tak nak pegang jalan? Maka aku memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebut dalam Al-Quran itu benar. Subhanallah. Nampak? Puncanya apa? Yaqin. Punca dia apa? Apa itu yakin? Yakin itulah iman. Kalau tak yakin, bermakna iman kita ada keraguan. Allah, jika kita ragu di dalam iman, syirik. Ni kena balik pada usul tauhid. Orang yang ada ragu syak, orang ada zan, orang ada waham, orang ini kufur. Al-Quran, kalau tak percaya satu huruf, batal. Tak percaya satu ayat Quran, Allah tunjukkan jalan, kita tak percaya. Kalau nak mulia, takwa. Tak, kita tak. Kita nak, kalau nak macam ni, pandai bodi. Orang ni, sebab orang ni kena bodi orang ni. Silap buat baik dengan orang ni, salah buat baik dengan
Allah. Sebab apa? Sebab kita masih bertuhankan orang. Kita tak cakap tapi kita buat. Kita tak cakap tapi kita kita tak takut. Kita tak cakap, kita takut lagi dengan orang. Kita buat perangai yang kita takutkan orang, melebihi kita takutkan Allah. Kita tak cakap tapi kita buat. Sebab itu kita boleh tipu Allah. Kita boleh tipu Allah. Bila kita tinggal salat, kita tak rasa apa-apa. Kita buat maksiat, kita tak rasa apa-apa. Sebab kita tak bertuhankan Allah. Itu kita tak rasa apa-apa. Kita masih bertuhankan makhluk lagi. Kalau orang tahu, susah ni. Sebelum orang tahu, Allah dah tahu belum? Sebelum orang tahu, Allah dah tahu belum? Jadi kenapa kita takut pada yang lebih mengetahui? Kita takut orang tahu. Sebelum orang lain tahu, Allah dah tahu. Kenapa kita buat? Aku syirik ni, Allah dah tahu. Aku bergantung dengan makhluk lebih daripada Allah, Allah dah tahu. Aku zalim, Allah dah tahu. Aku buat maksiat, Allah dah tahu. Aku khianat, Allah dah tahu. Orang tak tahu, tapi Allah telah tahu. Allahu. Jadi kita nak kata kita yakin dengan Allah, kita nak kata kita ikhlas, kita tak kata kita syirik. Tatkala hidup kita berperangai macam ni, berpegang macam ni, mati. Boleh tak diterima oleh Allah? Irji'i ila rabbiki. Allah tak terima kita. Sebab dosa yang paling besar syirik. Ni, Abi kena belajar, kamu kena belajar. Abi kena belajar, kamu kena belajar. Abi lagi-lagi kan kena belajar. Sebab apa? Baik. Abi ada berapa madrasah? Ada berapa madrasah? 3. Raudatul Ulum, Darul Atiq, Darul Atiq Dawah Center. Abi nak bergantung dengan siapa ni? Kalau Abi bergantung dengan makhluk, ketika itu Abi terlupa yang mentakdirkan Abi berada ketiga-tiga madrasah ini bukan kehendak Abi. Abi tak mampu. Abi terlupa si pentakdir itu adalah Allah. Nodi ke Nodi dah rancang daripada muda nak duduk dalam hati. Saya pun tak tahu. Azim, kenapa kita tidak boleh balik kepada takdir yang kita bergantung kepada orang lain? Kita bergantung kepada ini, kita bergantung kepada itu. Kita lupa yang mentakdir aku ini adalah Allah. Seorang anak bergantung dengan ayahnya. Sebab itu dia berfikir, besok kalau ayah aku tak ada macam mana? Ketika dia mati dahulu sebelum ayahnya, macam mana? Agak-agak ada tak penyekutuan di dalam itu awal? Abang awal ada tak? Ada. Kalau ada penyekutuan, boleh tak? Boleh jadi hamba? Boleh. Kita sekutukan Allah, boleh tak jadi hamba dia? Boleh. Mana boleh wang? Mana Allah terima hamba yang syirik? Hamba syirik Allah terima tak? Tak terima. Hamba syirik Allah tak terima. Sebab itu belajar ikhlas.
Banyak benda yang kita takutkan dalam ni. Banyak tak? Sebab itu, apa jalan keluar dia? Doa. Tapi kita ni sombong, tak nak doa. Ni masalah kita. Kita terlalu sombong untuk meminta. Baik, faedah yang kelima. Bukan. Dan sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi semua adalah batil dan palsu belaka. Faedah yang kelima, sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki dan umpat-mengumpat. Dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad di dalam memiliki harta. Pasal harta kan, orang umpat-mengumpat, hasad menghasad. Kedudukan, orang kata mengata, umpat-mengumpat sebab dengki dengan kedudukan. Atau ilmu. Nampak? Hatim Al-Asam dia dah nampak lama dah. Dah nampak lama dah benda ni. Jalan ilmu pun orang ada hasad. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Maksudnya dan sesungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia. Sebab itu orang hasad ini masuk kepada orang yang tidak redha dengan qada dan qadar Allah. Allah takut juga. Perkara yang dah siap ada, telah siap tak dibahagi-bahagikan oleh Allah? Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Dah ada belum? Kenapa kita hasad? Kita tak percaya tentang qada dan qadar Allah. Itu Abi kata, ramai orang gagal tentang rukun iman yang ke-6, iaitu beriman dengan qada dan qadar Allah. Kita terlupa yang memberikan kejayaan Allah, yang memberikan kebinasaan Allah. Kenapa orang meniaga bergaduh? Sebab tak percaya, tak beriman. Abi cakap tak beriman, nanti orang marah pula. Sebab dia tak yakin dengan qada dan qadar Allah. Tak yakin. Lalu orang bergaduh, hasad. Padahal telah dijanjikan, telah dibahagi-bahagikan akan rezeki itu oleh Allah. Allah, Masya Allah, Astaghfirullah. Maka aku pun faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah dari Allah Ta'ala, sejak daripada alam azali lagi. Yang membahagikan nikmat ini Allah, bukan orang. Allah. Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad akan sesiapa. Aku nak dengki buat apa? Sebab yang bagi itu bukan aku, yang bagi itu bukan orang, yang bagi itu Allah. Kenapa aku nak dengki ya? Aku tak percaya ke dengan Allah? Aku tak percaya ke dengan Allah? Nampak? Kita rasa kehidupan ini tidak membabitkan akan akhidah. Abi buat madrasah, Abi tak kisah pelajar nak ramai ke pelajar nak sikit. Abi tak kisah. Kerana yang mendatangkan dan yang kurniakan bukan Abi, dia. Tapi selalu cakap dengan ustaz-ustaz, adanya kamu, ada pelajar, bermakna adanya amanah daripada Allah. Jalan, ada kerja, adanya perintah,
Ya. Kan susah sangat. Hidup ni tak susah. Tetapi tak nak fikir banyak-banyak. Macam mana nak bagi pelajar ramai, tak. Macam mana kita nak mendapat rahmat dan redha Allah. Pelajar kita sikit tapi Allah tak redha, tak guna. Pelajar kita ramai tapi Allah tak redha, tak guna. Kalau kamu berbuat maksiat, tak guna. Orang semayang, zikir, baca Quran, tapi masih buat maksiat, kekal buat maksiat. Semayang, maksiat buat. Semayang, zikir, maksiat buat. Nampak macam baik, rupanya dalam dirinya jahat. Kita nampak baik pada pandangan manusia, tetapi jahat pada sisi Allah. Guna tak guna kerol, pakai tak pakai, tak pakai. Tetapi kata, buatlah baik supaya kita diiktiraf oleh Allah. Bukan manusia iktiraf kita, tetapi yang iktiraf kita Allah. Telah dilaksanakan oleh Allah Ta'ala. Faedah yang keenam, sesungguhnya aku melihat manusia itu satu sama lain saling bermusuh-musuhan kerana satu tujuan atau satu sebab. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, kerana itu jadikan ia sebagai musuh. Maka aku pun membuat kesimpulan bahawa tidak perlu kita bermusuh dengan sesiapa selain daripada syaitan. Jadi Allah perintahkan kita bermusuh dengan syaitan, bukan bermusuh dengan orang. Ini kita cari orang. Allah suruh kita berbuat baik. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas dengan orang-orang kafir. Maksudnya, yang batil tetap batil. Akidah kena bertegas pada orang kafir. Tak boleh macam mana yang orang kafir minta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musim ni orang Islam sembah berhala, musim ni orang kafir ikut sembah mengabdi bertauhidkan Allah. Allah sebut apa dalam Quran? Lakum dinukum asyidda'u 'alal kuffar. Tapi dengan orang Islam, ruhama'u bainahum, kasih sayang, bukan menyemusuh, bukan musuh. Kita silap, kita musuh dengan orang, tapi berkawan dengan syaitan, ikut cakap syaitan, ikut petunjuk syaitan. Ikutlah petunjuk Allah. Petunjuk Allah, ikut. Faedah yang ketujuh, habis-habiskan faedah sampai 8, sebab malam esok kita nak masuk nasihat yang ke-16. Sesungguhnya aku melihat setiap orang yang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan, dan terkadang-kadang ia terpaksa mengambil yang syubhah dan yang haram. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala,
wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada pada suatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah. Maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah yang telah dijamin oleh Allah. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya, dan aku putuskan segala harapanku selain daripada Allah. Lalu orang tanya, saya buat ibadah, kenapa saya tak dapat? Saya susah. Rezeki ni semua dah ada. Kenapa terhalang? Cari halangan tu, selesaikan halangan. Apa sebab yang menghalang rezeki yang halal? Cari asbab tu ada tak dekat aku. Cari. Jangan tengok orang. Cari, tengok kat sini. Apa sebab yang menghalang anugerah itu sampai kepada hambanya, walhal telah dijanjikan oleh Allah. Apa sebab? Perkara yang menghalang, Imam Ghazali sebut apa? Antara yang menghalang akan rezeki itu dosa. Itu salah satu. Aku ada buat dosa pun. Aku ada buat dosa pun. Orang lain tak tahu, tapi Allah tahu. Aku buat dosa pun. Tanya dan terus tanya. Oh, saya semayang, tapi aku tak percaya dengan Allah. Dosa tak? Aku ragu dengan Allah. Dosa tak? Aku hasad, aku sombong, aku khianat, aku pakai ni hak orang, tapi aku tak nak selesaikan. Ada? Ni dosa. Baik, macam ni. Kita pakai motor orang, lalu kita tak pulangkan motor itu seperti mana yang kita pakai. Agak-agak dosa tak? Dosa tak? Kita rosakkan, tapi orang tu tak tahu. Kita pulangkan, senyap. Dosa tak? Itu hak orang tu. Kita pakai hak orang tanpa izin. Kita ada janji dengan orang. Contoh macam ni. Janjinya kita pakai benda ni sama-sama. Nanti kita bayar sama-sama. Sampai harinya kita tak bayar. Dosa tak? Dosa tak? Dosa tak, Din? Dosa. Satu dosa pada mana? Pada perjanjian. Dua dosa pada mana? Sebab kita tidak menyelesaikan akan perjanjian tersebut, lalu menyakiti hati orang lain. Kita semayang tak? Semayang. Puasa tak? Puasa. Semayang malam tak? Semayang malam. Tak apalah, janji semayang. Orang semayang masuk neraka. Ini bukan cerita dunia selesai. Ceritanya sampai akhirat. Faedah yang ke-8 akhir. Sesungguhnya aku melihat setiap orang yang memiliki sesuatu yang menjadi pegangan sebahagian mereka, ini termasuk kita ni, menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangan. Ada orang dia berpegang dengan duit. Kalau ada duit senang, tak ada duit susah. Itu. Pernah tak kita cakap dengan diri kita, kalau dalam hidup aku tidak ada Allah, susahnya aku.
Tak terfikir. Sebab apa? Sebab kita dah lama bertuhankan duit, dinar dan dirham. Dan yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan. Kalau ada kerja, senang. Tak ada kerja, susah. Berapa ramai orang yang ada kerja pun susah. Jadi kat mana kuncinya ni? Ni kalau habis bagi tahu lagi ni, cerita lagi jadi panjang. Dan ada pula yang menjadikan kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan. Ya, aku ada kemahiran. Ya. Nabi minta maaf lah, Nabi nak cakap. Ada orang yang, ya, ni Abi ramai jumpa. Ya, Ustaz, saya sebenarnya badan ini janjikan saya macam ni tiap-tiap bulan, tapi tak ada pun. Ya. Macam Abi kalau nak minta duit zakat, Abi cakap semalam, boleh tak? Boleh. Tapi Abi tak minta. Sebab apa? Duit zakat daripada PPZ Selangor. Boleh Abi minta, Abi mohon. Tapi Abi tak buat. Sebab apa? Sebab pada Abi masih ramai lagi yang lebih berhak daripada madrasah kita. Masih ramai lagi orang yang berhak. Ketika kita memberi ruang dan peluang kepada orang lain untuk beroleh kemudahan, Allah memudahkan urusan kita. Allah akan memudahkan urusan. Ini janji Nabi. Siapa yang memudahkan urusan saudara Islam yang lain, lalu Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita nak Allah mudahkan urusan atau manusia yang memudahkan urusan kita? Kamu pilih. Manusia apabila ia memudahkan urusan, tatkala itu ada had, ada masa, ada batas. Allah memudahkan urusan hamba-Nya tanpa masa, tanpa had batas, tanpa ada had angka dan sebagainya. Kerana ia daripada Allah. Bahkan ada orang menjadikan hamba Allah sebagai pegangan. Ni Khatib Al-Asam apa pengajian kita yang lepas-lepas malam ni terhimpun semua. Ada orang yang menjadikan orang sebagai pegangan. Orang, satu-satu institusi, ya. Kalau aku tak jaga dia nanti susah, ya. Lalu aku memikirkan firman Allah yang berbunyi. Ingat, ini firman Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Maksudnya, siapa yang bertawakal, berserah kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkan. Kita percaya tak ayat ni? Kita nak berserah dengan Allah, bergantung dengan Allah, atau bergantung dengan apa yang disebut oleh musannif kita? Kita lebih yakin dengan siapa? Inilah iman. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusannya, yang menjadikan seluruh urusan ini adalah Allah. Tapi kita rasa orang itu yang selesaikan urusan kita, duitlah yang selesaikan urusan kita, pekerjaanlah yang selesaikan urusan kita. Kita terlupa dalam masa yang sama kita terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni usaha ikhtiar wajib,
Yang memberi bekas orang tak salah, harta tak salah, pangkat tak salah. Yang salah jika kita bergantung dengan perkara itu. Itu salah. Salah. Aku ada ilmu, aku boleh belajar, aku boleh mengajar. Salah. Aku ada ilmu, aku boleh buat apa aku tahu. Salah. Ya ke orang ada ilmu tak buat salah? Kata dah tahu. Yang menunjukkan jalan baik dan yang memelihara daripada kejahatan bukan ilmu, Allah. Jadi yang ni yang disebut oleh ulama tasawuf syirik khafi, bertuhankan diri, bertuhankan ilmu. Dia kata dia sihat, dia boleh buat ibadat. Kan? Kita boleh tarawih ni sihat ke? Ke sebab sihat? Sebab kalau Allah tak bagi, tetap ada je benda yang jadi dekat kita. Dijadikan perkara untuk menghalang kita tu. Awang kan? Masa nak tarawih lah, datanglah pening kat kita, nak berpusing lah. Kita pun cakap penyakit apa? Pentego. Apa dia ideal? Pentagon. Rupanya Allah tak kurniakan kita tarawih pada malam. Ada orang yang ditidurkan. Kita kata kita sihat, kita kata kita tahu, kita kata kita kuat, kita kata kita pandai. Kenapa yang diajar oleh ahli sunnah wal jamaah usaha ikhtiar wajib, yang memberi bekas adalah Allah? Ni tempat hamba. Kalau tak, kita akan berpindah kepada Qadariyah. Kalau tak, kita akan berpindah kepada Jabariyah. Ini baru betul. Walaupun aku ada ilmu, ya Allah, mudahkanlah urusan aku untuk melakukan salat tarawih. Betul. Baru datang sifat hamba. Betul tak Mirul? Bukan badan sihat boleh tarawih. Oh, saya dah tua, selalu orang tua-tua selalu boleh tarawih. Ramai orang tua yang tak tarawih pun ada. Baik, sikit lagi. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah. Maka Allah mencukupkan akan daku, dan Allah itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri. Tak ada tempat paling baik lagi. Lalu Imam Syakib Balkhi rahimahullah ta'ala berkata kepada Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu wahai Hatim. Sesungguhnya aku telah membaca Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Maka aku mendapati isi keempat-empat kitab ini adalah berkisar pada membahaskan 8 masalah yang engkau sebutkan tadi. Dan siapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Ingat ya, bendanya nampak macam senang, tapi dalamnya ada 3 ilmu yang asas: ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. 8 wasiat ini terhimpun ketiga-tiga ilmu. Siapa yang menyempurnakan 8 wasiat Hatim Al-Asam, seolah-olah dia telah menyempurnakan 3 ilmu yang asal. Dalamnya ada usul tauhid, fiqh, tasawuf. Besar sebenarnya wasiat ini, pesanan daripada Hatim Al-Asam. Baik, setakat ini insya-Allah
Mudah-mudahan kita dalam rahmat dan keredaan Allah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang baik. Ya Allah, kurniakan atas kami kebaikan seperti mana Engkau telah kurniakan kepada orang-orang baik ya Allah pada sisi Engkau ya Allah. Hidupkan kami seperti mana Engkau telah hidupkan orang-orang saleh ya Allah. Matikan kami seperti mana Engkau telah matikan orang-orang saleh ya Allah. Jadikan kehidupan kami seperti mana Engkau telah kurniakan kehidupan orang-orang saleh ya Allah. Ya Allah, kurniakan ketaatan dan kebaikan atas kami seperti mana Engkau telah kurniakan ketaatan dan kebaikan kepada orang-orang saleh ya Allah. Rezekikan atas kami rezeki yang telah Engkau kurniakan kepada orang-orang saleh ya Allah. Kurniakan atas kami ketenangan ya Allah seperti mana ketenangannya orang-orang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.